Hari ni kita akan tengok berkenaan dengan taujih dan juga daripada beberapa kitab lah lain-lain. Mula-mula sekalinya kita tengok hak kita telah belajar dah, iaitu dalam Thariqul Wusul. Dia ada sebut taujih ini menjadikan sesuatu benda ada dua wajah ataupun bayan wajhi syai'i wa illatihi, menyatakan sesuatu benda dan menyatakan alasannya sekali. Istilahnya, iradul kalam muhtamilan liwajhaini mukhtalifaini, membuat ayat yang memberi dua makna yang bercanggah. Ayat tu ada dua makna tu bercanggah lah, macam dengan puji dan cela sekali. Contohnya ialah kata penyair khatali amrun kubba'in laita ainaihi sawa'u. Jadi khayyat di sini, tukang jahit di sini dia buta sebelah matanya. Jadi penyair kata laita ainaihi sawa'u, mudah-mudahan matanya betul. Dia ada dua makna. Satunya tamanni sihhata ainihi al-ma'yubati. Maknanya minta lah supaya mata dia yang cacat itu, matanya yang cacat itu menjadi sihat kembali. Gitu. Maknanya supaya dia boleh jahit kain ini dengan betul. Jadi ini doa kebaikan untuk dia. Doa kebaikan. Wa iza kana aibu ainihi as-sahiha yakunul kalam du'aan alaihi. Tapi boleh juga kita kata iza kana at-tamanni aibu ainihi. Gitu. Minta-minta supaya kedua-dua matanya itu sama-sama menjadi cacat. Gitu. Ini adalah doa keburukan. Ada. Menjadi sama lah. Sini bukan makna sihat kembali. Maknanya jadi sama dengan matanya yang satu lagi yang sihat. Okey. Kalau minta supaya matanya sama, maknanya mata yang butanya sama dengan mata yang sihatnya, maka tu doa kebaikan. Kalau mata yang sihatnya sama dengan mata yang butanya, tu doa keburukan. Gitu. Tukar. Minta supaya matanya yang sihat itu menjadi sama dengan matanya yang cacat. Yang buta, yang cacat. Okey. Hak ni doa keburukan. Kana aibu ainihi sahihah yakunu doa alaihi. Jadi di sini ada dua wajah. Dua wajah itulah dipanggil taujih. Jadi dalam kitab ni ringkas saja, satu contoh saja dan habis. Dalam ni taujih dia kata, ni soalan aku rasa apa ni? 259. Taujih, maksud daripada taujih ialah an yu'ta bi kalamin yahtamilu amrayni mutadaddaini. Ayat yang dibuat itu mengandungi dua makna yang bertentangan. Mengandungi dua makna yang bertentangan. Macam dengan satunya puji, satu lagi cela, ataupun satu lagi doa keburukan, satu lagi doa kebaikan. Contohnya firman Allah Ta'ala, minal lazina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi wa yaquluna sami'na wa asayna wasma' ghaira musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Okey. Kita tengok terjemah dia lah. Surah An-Nisa ayat 46. Ada di antara orang-orang Yahudi
Ini. Tak sini. Ada di antara orang-orang Yahudi yang mengubah, maknanya mentahrifkan kalamullah, isi kitab Taurat daripada tempat dan maksudnya yang sebenar, dan mereka berkata pada Nabi Muhammad, yaquluna sami'na wa asaina, kami dengar dan kami asaina, tidak menurut, tidak patuhlah. Maknanya kami dengar mereka kata, tapi dalam hati mereka kami tidak patuh pun. Wasma' ghaira musma'in, mereka juga berkata, tolonglah dengar. Wasma' ghaira musma'in, tolonglah dengar. Tuhan tidak diperdengarkan sesuatu yang buruk. Serta mereka juga katakan ra'ina. Mereka kata ra'ina. Jadi layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Kata-kata mereka tersebut hanya untuk memutarbelikkan perkataan yang mereka guna dan untuk mencela agama Islam. Okey. Ayat ini boleh dipakai dengan dua makna. Satunya makna molek, satu lagi makna tak molek. Asalnya makna molek, iaitu la sami'tu makruhan. Okey. Saya tidak dengar benda tak molek. Maknanya molek lah. Gitu. Tetapi orang-orang Yahudi yang tercela itu, mereka maksudkan daripada kata-kata mereka saat ni, doa keburukan kepada Nabi. Okay. Doa keburukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya la gimana? La asma'akallah. Mudah-mudahan kamu tidak dengar Allah. Gitu. Jadi ini adalah doa supaya jadi pekak atau mati. Ada. Lepas tu ra'ina, maknanya mereka kata fi asna'i khitabihim ra'ina. Tengah-tengah ayat mereka kata ra'ina. Ra'ina adalah satu kalimah celaan daripada ru'unah. Ru'unah. Daripada ru'unah. Dengan makna apa dia? Kebodohan lah. Kebodohan. Hamik. Kebodohan. Ataupun apa dia? Ru'unah itu pun kebodohan juga. Okay. Jadi ayat dia tu ada beberapa makna lah. Ada beberapa makna. Wasma' ghaira musba'in, maknanya dengarlah. Kepada saat ni dengarlah, Tuhan tidak diperdengarkan sesuatu yang buruk. Itu kan sami'ta lah kita kata. Tuhan tidak akan diperdengarkan benda-benda yang buruk. Okey. Jadi hak ni maknanya benda molek sajalah dia dengar. Jadi hak ni makna molek. Selaginya Tuhan tidak akan mendengar. Mudah-mudahan Tuhan tidak buat biar jadi Tuhan dengar lah. Maknanya kamu jadi pekak atau mati. Okay. Mereka pun kata ra'ina. Ra'ina kata-kata orang Yahudi ni, dia ada beberapa makna. Makna yang pertama daripada ra'a, dapat tu jadi apa dia ni? Ra'ana, maknanya apa dia? Pandulah kami. Satunya makna gitu. Satu lagi maknanya kebodohan saat ni itulah. Jadi macam-macam. Lepas tu hak ni contoh lain pula saat ni lah, kata tukar jahit namanya Amar. Dia buta sebelah matanya. Qatali amrun kuba'an laita ainaihi sawa'u
Qultu syi'run laysa yadri amadihun am hija'u. Amar menjahit satu kubak. Kubak ni katakan satu pakaian yang dipakai di atas pakaian lain yang dihias pula. Ada nama lainnya dipanggil dengan nama kinbas, dia kata. Kubak tu bukan masjid kubak. Kubak ni macam kain lah. Kain hias macam-macam sikit tu. Yang mana dia pakai atas kain lain. Tidak pakai tu sajalah. Yang pakai lain kata. Nak kata scarf pun bukan scarf juga. Scarf tu kecil. Okay. Jadi amar maknanya yang buta sebelah telah menjahit satu kain hiasan untukku. Mudah-mudahan kedua-dua matanya menjadi sama. Apa dia? Qultu syi'run laysa yadri. Saya kata ini syair. Dia tidak faham. Adakah saya nak puji dia atau saya nak ejek dia? Yang gitu. Lepas ada persoalan, apa beza taujih dengan tauriyah? Tauriyah ni makna qarib, makna baik. Taujih ni makna satu, makna lawan dia. Yang gitu. Tauriyah la yakulu illa fima lahu maknayan bi aslil wada'i. Maknanya kena perkataan yang memang ada dua makna pada asalnya. Berbeza dengan taujih. Taujih ni supaya istilah saat ni lah. Jadi tauriyah guna perkataan sama. Taujih la yasluhu illa bi'iddati alfazin mutala'imah. Hanya berlaku dengan beberapa perkataan yang kita kata saling mempunyai kesesuaian antara satu sama lain. Okey. Jadi kalau tidak guna perkataan sawa'u la ta'ainaihi sawa'u, tak jadi juga taujih di sini. Nak buat jadi taujih tu kena gini, kena dengan situasi dia tu buta sebelah, kena dengan keadaannya, kita boleh royak gini. Maknanya mudah-mudahan mata dia molek dua-dua. Kita molek jadi sama dua-dua lah. Jadi sama dua-dua tu maknanya sama-sama buta ke sama-sama jelek. Sama-sama buta maknanya molek. Sama-sama jelek sama-sama buta maknanya tak molek. Sama-sama jelek tak molek. Molek pula. Gitulah. Okey. Itu lebih kurangnya. Ni ada satu benda lain yang tak ada dalam kitab mana-mana, iaitu nafyu syai' bi ijabihi, menafikan sesuatu benda dengan mengiyakannya. Maknanya an yanfiya syai'an an syakhsin fayuham isbatahu lahu fil jumlati. Apa dia? Dia menafikan sesuatu dari seseorang. Dikelirukan dengan ayatnya seolah-olah dia mengatakan ada perkara itu pada orang tadi. Contohnya firman Allah Ta'ala, Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Surah An-Nur ayat 37. Maknanya lelaki-lelaki, maknanya ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan ataupun jual beli daripada menyebut serta mengingati Allah Ta'ala. Jadi dinafikan sifat
tidak dilalaikan perniagaan atau jual beli. Seolah-olahnya dia berniaga dan berjual beli. Gitu. Jadi dia nak kata dia tidak berniaga pun. Dia menafikan sifat itu. Tapi dia cara royak tu macam dia berjual beli. Gitu. Orang-orang yang kuat imannya, la tulhihim tijarah, tidak terganggu dengan jual beli. Tidak terganggu dengan jual beli, tidak juga dengan perniagaan. Seolah-olahnya dia berniaga, seolah-olahnya dia berjual beli. Gitulah. Jadi dia menafikan, tapi dia royak tu macam ya. Okay. Waktu pukul 1 dah. Sini ada huraya dia, tapi tidak banyak sangat lah. Gitu. Ini sambung semula pula. Wallahu a'lam.